Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak habiskan bab yang terakhir di dalam tingkatan 5 ini sebelum kita mula untuk buat kerja kursus. Okey, jadi kita masuk di bahagian justifikasi kedudukan keuangan sesebuah perniagaan berdasarkan penyata keuangan. Jadi kalau kita dapat penyata keuangan, kemudian kita diminta untuk memberi justifikasi, maka bahagian inilah yang patut kita tengok. Okey, so ini adalah perniagaan Musidah Jati Enterprise dan ini adalah perniagaan yang berasaskan produk. Okey, jadi perniagaan berasaskan produk ni dia ada produk lah. Okey, jadi dia ada produk dan dia mengeluarkan serta dia menjual produk tersebut. Okey, jadi kita tengok di sini. Okey, ini adalah dia punya penyata. Okey, jadi cikgu minta kamu buka buku teks muka surat 116. Alright. So ini penyata. Ini dia punya nisbah. Okey, nisbah-nisbah yang telah kamu hafal sebelum ini. Okey, jadi kita tengok nisbah yang diberikan kepada kamu. Okey, di sini dia bagi kat kamu nisbah kecairan. Okey, nisbah kecekapan dan juga nisbah untung. Ketiga-tiga nisbah diberikan kepada kamu. Okey, dan setiap nisbah yang diberikan ni dia bagi untuk 2 tahun, iaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Okey, jadi bila kita tengok, okey, first nisbah yang diberikan adalah nisbah kecairan. Okey, iaitu nisbah semasa. Okey, masih ingatkah kamu nisbah semasa ni dia mengukur apa? Okey, nisbah semasa ni dia ukur keupayaan syarikat. Ini keupayaan syarikat ataupun perniagaan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek. Jadi nisbah semasa ni pun kalau kamu ingat dia punya formula dia aset semasa bahagi liability semasa. Jadi dia punya formula sendiri pun dah menunjukkan apa dia. Keupayaan perniagaan untuk bayar yang bawah ni liability semasa menggunakan aset semasa. Okey, jadi nisbah semasa ni lagi besar nilai dia, lagi baik. Sebab lagi besar nilai dia, maksud dia dia ada lagi banyak aset yang dia boleh gunakan untuk dia membayar hutang jangka masa pendek. Jadi kalau kita tengok tahun 2015, nisbah semasa dia adalah 1.97 kali. Bermaksud bagi RM1 hutang jangka masa pendek, dia ada RM1.97 aset semasa. Okey, untuk dia gunakan untuk membayar. Okey, jadi aset semasa dia lagi banyak lah. Nisbah aset semasa dia lagi banyak daripada liability semasa dia. Okey, tahun 2016 nilai nisbah semasa dia ialah 2.05 kali. Bermaksud pada tahun 2016 ni, okey, bagi RM1 hutang jangka masa pendek dia, okey, dia mampu membayar RM2.05, okey, dengan menggunakan aset semasa dia. Maksudnya daripada 2015 sampai 2016 prestasi perniagaan dia untuk nisbah semasa semakin baik. Okey. Jadi kita tengok pusing ganti stok. Okey, pusing ganti stok ni dia menunjukkan dalam 1 tahun ataupun dalam satu tempoh perakaunan berapa kali perniagaan ini membeli stok yang baru untuk digantikan di dalam dia punya stok. Okey, jadi kalau kita tengok tahun 2015, dia restock ataupun dia membeli stok sebanyak 7.11 kali. Okey, pada tahun 2016, okey, dia telah mendapat pusing ganti stok sebanyak 6.6 kali. Jadi tahun ni dia kurang sikit beli dia punya stok.
Jadi apa yang ditunjukkan di sini? Dia menunjukkan yang jualan dia semakin merosot. Okey, jualan dia semakin merosot sebab dia tak beli banyak dia punya stok. Okey, pusing ganti aset. Okey, daripada 1.29 kali pada tahun 2015 meningkat kepada 1.35 kali pada tahun 2016. Okey. Kemudian kita tengok nisbah untung. Okey, nisbah untung kat sini ada 4. Okey, peratusan margin untung kasar menunjukkan RM1 jualan, berapa ringgit untung kasar yang mampu dijana. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, bagi RM1 jualan, kita tengok di sini dia dapat 32.1%. Jadi bagi RM1 jualan, perniagaan ini dapat 32.1 sen. Okey, 32.1 sen. Okey, pada tahun 2016, RM1 jualan mampu menjana untung kasar sebanyak 30 sen. Jadi kalau kita tengok di sini, tahun 2015, RM1 jualan, untung kasar dia 32 sen. Mai 2016, RM1 jualan dia merosot kepada 30 sen. Jadi ini menunjukkan prestasi yang semakin merosot. Okey. Maksud dia punya kemampuan jualan dia menjana untung merosot. Okey, kita tengok peratusan margin untung bersih. Okey, bagi RM1 jualan, RM1 jualan mampu menjana untung bersih sebanyak 7.5 sen. Okey, tahun 2016 untung bersih jualan dia mampu menjana untung bersih sebanyak 6.4 sen. Juga merosot. RM1 jualan pada tahun 2015 boleh jana 7.5 sen untung. Tapi tahun 2016 dia cuma mampu jana 6.4 sen sahaja untung, merosot lah. Okey, peratusan pulangan atas modal dia menunjukkan bagi RM1 modal yang dilaburkan, berapa untung yang mampu dijana. Okey, kalau kita tengok di sini, pada tahun 2015, okey, untung bersih yang mampu dijana oleh modal adalah sebanyak 6.42%, tetapi pada 6.42 sen. Okey, tapi pada tahun 2016 merosot. RM1 modal yang dilaburkan, pulangan yang dia dapat cuma 4.8 sen. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya nisbah untung dia semua semakin merosot. Okey, peratusan untung tokokan pun sama. Okey, keberkesanan harga jualan yang ditetapkan. Pada tahun 2015, 13.6%. Maksudnya dia telah letak dia punya tokokan 13.6% daripada harga jualan. Tapi tahun 2016 dia merosot kepada 10%. Okey, jadi kita tengok macam mana cara dihuraikan. Okey, so analisis nisbah untung. Jadi kita tengok di sini, tadi kita ada tengok. Okey. Peratusan margin untung kasar menunjukkan penurunan daripada 32.1% di tahun 2015 dan tahun 2016 30%. Jadi keadaan ini menunjukkan untung kasar perniagaan semakin berkurangan. Sebab 2015 32% untung kasar dia, tahun 2016 30% sahaja. Jadi apa yang ditunjukkan? Kedudukan keuangan perniagaan kurang baik. Okey, jadi untung kasar yang semakin berkurangan menunjukkan perniagaan kurang baik. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey. Peratusan margin untung bersih. Kalau kita tengok yang sebelum ni pun, cuba tengok. Okey, untung bersih pun merosot. Okey, di mana daripada tahun 2015 7.5, tapi dia merosot kepada 6.4. Okey. Bila margin untung bersih merosot, dia menunjukkan apa? Ni awak kena ingat.
Margin untung bersih merosot dia menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam pengurusan operasi. Cikgu ulang lah, margin untung bersih yang semakin merosot menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam pengurusan operasi. Okey, jadi dia kurang cekap dalam pengurusan operasi menyebabkan margin untung bersih ni merosot. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, pulangan atas modal. Kalau kita tengok tahun 2015, pulangan atas modal dia adalah 6.42%, juga merosot kepada 4.8%. Okey, pulangan atas modal pun sama. Bila dia merosot, okey, dia menunjukkan sesuatu. Dia menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam membuat pelaburan. Okey, sebab pulangan, nama pun pulangan atas modal. Okey, bila untung yang kita dapat tu semakin sikit daripada modal yang kita laburkan, dia menunjukkan perniagaan tidak cekap membuat pelaburan. Okey, pulangan atas modal yang semakin merosot menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam membuat pelaburan. Okey. Okay, cuba tengok peratusan untung tokokan. Okay, merosot juga kan peratusan untung tokokan dia daripada 13% kepada 10%. Okay, dia menunjukkan perniagaan tidak beroperasi dengan cekap. Okey, ingat dah untung tokokan ni apa? Untung tokokan ni dia menunjukkan keberkesanan harga yang diletakkan oleh perniagaan. Okey, jadi bila dia merosot menunjukkan perniagaan kurang cekap mengawal harga jualan dan juga kos jualan untuk jana keuntungan. Okey, dia tak pandai main dengan jualan dan harga jualan dan kos untuk jana untung. Okey. Seterusnya, nisbah semasa tadi cikgu dah terangkan. Okey, daripada 1.97 kepada 2.05 dia meningkat. Baguslah, menunjukkan perniagaan mampu membayar hutang jangka masa pendek dengan cepat. Okay, nisbah pusing ganti stok, dia restock berapa kali? Cuba tengok di sini. 2015 dia restock, okey, 7.11 kali, dan 2016 dia restock 6.6 kali. Jadi keadaan ini menunjukkan perniagaan mempunyai masalah stok tidak laku atau terjual. Okey, tadi cikgu abang kan bila dia berkurang maksud dia jualan dia merosot. Jadi stok dia tak lakulah ataupun tidak terjual. Jadi bila berlaku macam ni, perniagaan terpaksa menanggung kos pemegangan. Kos pemegangan ni maksudnya kos menyimpan stok tu lah. Terpaksa bayar sewa, kos penyimpanan, kos keusangan stok yang tinggi. Okay, kos simpanan ni sebab kita nak kena simpan, jadi kena ada orang jaga, kena ada bayar sewa. Okay, keadaan ini menyebabkan modal firma akan terikat pada stok yang tidak terjual. Jadi modal tu duduk stuck dalam tu sebab stok tu tidak terjual. Okay, jadi pusing ganti stok yang merosot menunjukkan stok tidak laku ataupun stok tidak terjual. Okey, nisbah pusing ganti aset, kalau tengok kat sini dia meningkat. Jadi menunjukkan kecekapan yang cekap dalam menguruskan aset untuk menjana jualan. Okey, dia cekap guna aset dia untuk menjana jualan. Okey, tamat. Jadi kita akan mula untuk mengulang kaji bab ini dahulu pada next class. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi